آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kepada kita berkumpul lagi, insya-Allah meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan penyucian dan pembersihan jiwa, penyucian dan pendidikan jiwa berdasar daripada apa yang diperakui oleh ulama salaf. Bila kita sampai ke kali terakhir perbincangan kita adalah berkenaan dengan racun yang merosakkan hati. Yang pertama kita ambil adalah berkenaan berlebihan bercakap, berlebihan berkata-kata. So kali terakhir itu kita bincangkan hadis Nabi SAW, yang mana Nabi SAW ditanyakan oleh Mu'adz bin Jabal, bila mana Nabi nyatakan, kata, ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullih, kau nak tak aku beritahu kau mengenai dengan apakah pengawal bagi segala perkara tersebut, kebajikan-kebajikan yang kau buat, apa bendakah boleh menjamin atau menjaganya. Berkata Mu'adz bin Jabal, bahkan ya Nabi Allah, Nabi SAW pegang lidah baginda dan berkata, tahan pada engkau benda ini, maka itulah semua sekali yang dimaksudkan sebagai penjaga atau pemelihara untuk amal. Lalu berkata Mu'adz bin Jabal, dia kata, ya Nabi Allah, wa inna la mu'akhadhuna bimman natakallamu bihi, adakah kami akan diambil kira dengan apa yang kami berkata-kata dengannya. Lalu baginda SAW menyatakan, thaqulatka ummak, engkau kehilangan engkau. Tapi ini doa yang Nabi lafazkan, dia bukan maksud untuk ini macam Nabi sebut subhanallah lah, terkejut dengan kesalahfahaman berlaku pada para sahabat bila berlaku suatu benda. Nabi kata lafaz-lafaz yang sedemikian ini digunakan oleh orang Arab. Nabi kata, wahal yakubun nasa fin nari ala wujuhim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim, dan adakah menyembamkan manusia dan neraka di atas wajah mereka atau di atas hidung mereka, kecuali kalau bukan hasil tuaian lidah-lidah mereka. So kita ambil itu sambil kita berhenti bagaimana kita kata apa yang kita tuai, kita buat di sini, kita tanam, kita akan tuai dari akhirat nanti. Baik, sambung. Qala al-muallif rahimahullah, dia kata, dan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis yang lain, hadis riwayat Imam Tirmizi dan Ahmad, dia kata, wasuila, dan ditanya baginda SAW, ma aktsaru ma yudkhilun nar, apakah benda paling banyak memasukkan manusia dalam neraka. Qala, baginda SAW bersabda, al ajwafan al fam wal faraj, dua rongga, iaitu mulut dan juga kemaluan. Itu dua perkara yang paling banyak memasukkan manusia dalam neraka. Jadi kita nak tumpukan masalah mulut tu, masalah bahagian yang satu lagi, nafsu syahwat, seksual tu bukan tajuk kita sekarang. Tajuk kita tumpukan masalah lidah. Macam lidah ni membahayakan seorang. Dan dalam sahihain daripada Abu Hurairah anhu, baginda SAW telah bersabda dalam hadis diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, innal abda la yatakallamu bi kalimatin ma yatabayyanu ma fiha yahwi biha fi nar ab'ada ma bainal masyriq wal maghrib. Sesungguhnya seorang hamba itu benar-benar akan berkata-kata dengan satu kalimah yang dia tidak memastikan apa yang di dalamnya. Dia lafaz kalimah, dia tak kisah kalimah dia cakap apa, tapi yahwi biha, dia menjunam dengan sebab kalimah tersebut, finnar, dan neraka, ab'ada ma bainal masyriq wal maghrib, lebih jauh banding timur dan barat. Dia menjunam lebih jauh berbanding timur dan barat. Atau dalam riwayat yang lain dan lafaz yang satu lagi, Nabi kata dalam Sunan Tirmizi, Nabi kata, innar rajula, seorang lelaki itu, la yatakallamu bi kalimatin la yara biha ba'sa, seorang lelaki itu akan berkata-kata, wanita pun sama, dengan satu kalimah yang dia tak lihat ada masalah dengan kata-kata tersebut. Yahwi biha, dia menjunam dengan sebab kata-kata berkenaan, sab'ina kharifa finnar, 70 tahun dalam neraka. Ini antara dalil berkenaan dengan besarnya neraka. Macam mana manusia ni boleh menjunam dalam neraka 70 tahun tak sampai dasar. Besarnya neraka Allah Ta'ala ciptakan dan mengisi makhluk-makhluk yang datang masuk neraka. Besarnya neraka itu sampaikan ada makhluk yang menjunam ke dalam neraka, tapi 70 tahun tak sampai dasar lagi. Dan kita kata ini antara bahaya yang Nabi tunjukkan kepada kita berkenaan dengan bahaya lidah.
kita nampak kalimah kita cakap tak ada apa-apa, tapi kalimah itulah yang kita cakap tadi boleh menjunam kita dalam neraka. Jauh, lebih jauh daripada timur dan barat, lebih jauh daripada 70 tahun perjalanan. Okay. Dia kata kat sini, berkata Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, dia kata aku berkata, ya Rasulullah, dia kata, ya Rasulullah, apakah penyelamatan? Apakah penyelamatan? Baginda SAW bersabda, amsik alaika lisanaka wal yasa'ka baituka wabki ala khati'atika. Kita amsik alaika lisanaka, tahanlah kat engkau lidah engkau, jaga. Tahan kat engkau lidah engkau. Wal yasa'ka baitaka, dan hendak menjadi luas terhadap engkau rumah engkau. Engkau nak kena engkau jadi seorang yang berpuas hati dengan apa yang ada pada diri engkau. Maksud dia luas tadi, dia boleh kongsi. Maksud dia apa dalam rumah dia, kan dia tak kisah. Kalau orang datang pun luas, rumah dia luas untuk menerima tetamu, untuk melayan dhaif. Ini di antara benda yang menjadi tanda berkenaan iman. Sebab Nabi SAW menyatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakrim dhaifah. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendak dia muliakan tetamu dia. Jadi kat sini disebutkan perkara itu. Dan juga yang ketiga adalah dia kata wabki ala khati'atik. Dia kata dan tangisilah ke atas kesalahan kau. Cuma yang kita nak pegang tu adalah yang pertama, itu tajuk lidah. Yang Nabi gabungkan bahaya lidah ni tadi, atau keselamatan, kesan menjaga lidah untuk keselamatan bagi daripada kerosakan. Dalam sabda Rasulullah SAW, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Nabi kata, man yatakaffalu li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi atakaffalu lahul jannah. Barang siapa menanggung untukku, barang siapa menjaga untukku apa di antara dua rahang dia, dua ni, lihyaihi, janggut dan misai kita lah. Perempuan tak ada, tapi dikira ni apa di antara dua ni. Mana lihyah ni boleh kalimahkan, ni asal kalimah untuk tulang rahang ni. Orang Melayu kita kadang tak ada, janggut sini je, sini tak ada, macam abang ada kan, lain tak ada. So jadi kawasan ni dia digelar juga lihyai, macam matahari, syamsan atau qamaran dilafazkan untuk matahari dan bulan, macam abawan untuk abawai untuk dua ibu bapa, mak dan abah kita panggil abawai. Sedangkan bapa kita satu je, mak kita satu, tapi kita gabungkan sekaligus. Tapi tak panggil lah dua mak, kita panggil dua bapa, dua ibu bapa tu dengan kalimah abawai. Jadi macam tu juga lihyai, janggut dan misai. Dia kata barang siapa menjaga untukku apa di antara dua janggut dan misai dia, dan apa di antara dua kakinya, itu kemaluan dia, atakaffal lahul jannah, aku tanggung untuk dia syurga, aku jamin untuk dia syurga. Dan sabda baginda SAW dalam hadis yang lain, dalam Sahihain dan Bukhari Muslim, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala baginda SAW bersabda, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Dan barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata-kata kebaikan ataupun dia diam. Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan berkenaan dengan apakah khair itu. Dia kata khair itu adalah apa yang wajib dan sunat sahaja. Apa wajib, apa sunat, itulah yang khair. Lain dari itu maka masalah. Tapi taklah difahami daripada sini, maksud dia kita dan keluarga, dengan isteri, dengan anak-anak, tak ada kata-kata gurauan. Nanti jadi robot lah, dia diam kan, putih hitam je. Suami kata isteri, yang apa khabar, khabar baik. Dan tak ada manja, tak ada sekian, tak boleh, ini salah. Tapi nak fahamkan kita pasal kata-kata gurauan kita dengan isteri kita tu termasuk di antara benda-benda sunat, benda-benda yang baik. Pasal Nabi SAW sendiri pun bergurau senda dengan isteri dia, bahkan bergurau dengan anak-anak dia sebagainya. Jadi balik pada asal yang maksudkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, apa-apa yang sunat, apa-apa yang wajib, itulah khair. Lain dari itu adalah benda sia-sia. Perbincangan kita berkenaan dengan benda yang bukan urusan untuk kita. Orang punya urusan, hal ehwal orang, bab bola ke, siapa menang siapa kalah, bab televisyen ke, artis mana menyanyi menang, itu semua tak termasuk dalam khair. Tidak termasuk dalam khair dimaksudkan. Sebab masuk khair itu macam dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah, dia adalah apa yang wajib dan apa yang sunat. Dia satu dalam hadis ni adalah satu perintah daripada baginda SAW untuk berkata kebaikan dan berdiam daripada apa selain kebaikan.
Kata-kata sama ada kebaikan, maka hendaklah seorang tu diperintahkan dengannya, ataupun jika bukan demikian maka diperintahkan untuk diam daripadanya. Ini mu'allim kata kalau sekiranya orang tu diperintahkan bercakap, itulah kebaikan. Sebab tu yang macam Imam Nawawi terangkan, dia kata ia adalah apa yang wajib, apa yang sunat. Apa yang bukan itu, maka ia patut didiamkan diri kita dari berkata-kata. Telah mengeluarkan Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah daripada hadis Ummu Habibah radhiyallahu anha daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu kalam bin Adam alaihi, semua kata-kata anak Adam kena ke atas dia, mana dikira ke atas dia. Apa lafaz yang cakapkan dikira ke atasnya, la lahu, bukan baginya, bukan dikira untuknya. Dia dalam kaedah bahasa Arab dia gunakan huruf jar, kadang-kadang huruf yang kita dengar untuk atau ke atas. Dia memberikan kesan perbezaan pengertian. Macam kita belajar bila dalam akhir surah Al-Baqarah, beliau katakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak Allah tanggungkan satu nyawa kecuali apa kemampuannya. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Laha, baginya, bagi jiwa tersebut apa ia kerjakan, wa 'alaiha, dan kena ke atasnya apa dikerjakan. Mana untuk dia benda baik yang dikerjakan, kena ke atas dia benda buruk yang dikerjakan. So dia dalam istilah bahasa Arab dia mudah gunakan huruf saja, dia dah boleh bezakan pengertian. Untuk macam doa, bila kita kata pada orang dalam bahasa Arab, dia kata doakan untuk saya, kita kata ud'ullah li, bukan dia kata ud'ullah alayya. Bukan doa ke atas, doa untuk. Bila kita minta orang doakan kita kata ud'ullah li, doakanlah kepada Allah Ta'ala untuk saya. Jangan cakap ud'ullah alayya. Kalau doa ala, doa ke atas, minta keburukan. Doa untuk, itu untuk kebaikan. Tadi saya minta maaf, nak kena tegur sikit. Tadi waktu saya masuk masjid, saya nampak saya buat atas ni kan, dia ada tulis apa, doa untuk dapat rezeki, doa untuk tambah rezeki dan sebagainya daripada Al-Quran. Sebenarnya macam ni, apa-apa lafaz daripada Al-Quran Karim, ayat-ayat Quran yang mana memang doa para anbiya, macam doa apa Adam minta ampun dari dosa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin, atau doa Musa ketika lapar dalam surah Qasas, kata Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir, atau doa Ayub ketika dia mengadu sakit, Rabbi masanya dur wa anta arhamur rahimin, dan atau doa Zakaria ketika minta anak. Semua doa yang macam tu dilafazkan oleh para anbiya. Kita boleh ambil doa tersebut dan kita amalkan atas dasar dia memang doa, atas dasar memang lafaz tu doa. Macam doa Maryam minta Allah Ta'ala lindung anak daripada syaitan. Dan ini lafaz-lafaz yang kita boleh pakai, kita gunakan. Tapi yang saya perasan tadi ayat-ayat macam statement. Ini statement dalam Quran Karim, ada ayat yang doa, ada ayat yang bukan doa. Maksudnya statement, satu pernyataan. Macam contoh macam ayat 1000 dinar yang orang sering amalkan. Ayat tu berbunyi kan, dia katakan apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala buka dia kelapangan dia masalah. Allah Ta'ala akan rezekikan dia dalam tak sangka-sangka. Ayat itu statement, dia bukan doa. Bahkan untuk seorang tu beramal dengan ayat macam ni, dia laksanakan pengertian ayat tersebut. Maksudnya bertakwa dan dapat benda yang Allah Ta'ala janji. Bukan baca banyak-banyak. Termasuk juga macam yang ditampal, yang ada dalam skrin tadi tu, itu bukan doa. Itu adalah pernyataan Allah Ta'ala akan berikan apa. Itu bukan doa untuk diamalkan. Ini kena betulkan balik. Sebab kita ada fake berkenaan doa ni, kena faham bahawa apa-apa yang datang statement macam tu bukan doa. Macam apa, ada orang dia kata apa, ambil apa doa apa ayat fattaqullaha wa ati'un, takwalah kalian kepada Allah Ta'ala dan taati aku. Ayat tersebut adalah ayat disebut oleh para anbiya. Kita buka dalam surah Hud banyak, para anbiya cakap pada kaum dia, takwalah kamu Allah Ta'ala, taatilah aku. Dia bukannya, ni statement. Ia adalah statement. Allah Ta'ala ceritakan arahan para anbiya kepada kaum dia. Dia bukan untuk amalan bacaan, untuk pegang dada tak nak bagi sakit jantung, bukan. Macam orang apa pegang sakit lutut lah. Wa idza batashtum batashtum jabbarin kan. Ayat tu adalah herdikan
daripada Nabi Hud ke atas kaum dia, Ad, yang suka genggam tangan dalam keadaan bengis. Dalam ayat tersebut jabbarin bukan maksud dia kuat. Wa idza batashtum jabbarin, itu maksud dia bila kamu genggam tangan dalam keadaan bengis. Ni Nabi Hud marah kaum dia. Dia bukan statement untuk awak amalkan. Jadi kena check balik. Kalau dia kata macam tu, jangan amalkan. Ni refresh supaya kan takut terlupa. Saya takut saya terlupa lepas kelas tak ingat. So ala kulli hal benda tu elakkan. Dia bukan untuk amalan bacaan macam tu. Kalau dia kata datang dari Nabi SAW, penjelasan ayat sekian, contoh macam Al-Falaq dengan An-Nas, untuk diamalkan pagi, petang, lepas solat, untuk lindungi daripada sihir, daripada jin, daripada ain. Ada kita amal. Ayatul Kursi. Jadi kalau lain dari itu kita amalkan, kita masalah. Sebab kita tanggung kepada Al-Quran, benda bukan kerja dia. Bukan kerja dia. Mana kalau datang Nabi terangkan, itu wahyu. Kalau bukan Nabi terangkan, yang kita dapat ilmu mana? Itu kita jaga sikit. Jadi ulang balik. Jadi dia kata daripada hadis tadi, bila Nabi kata, Ummu Habibah kata, Nabi kata, semua kata-kata anak Adam untuknya. Semua kata-kata anak Adam ke atasnya. Kena, mana dikira di atas dia. Is accounted upon. Kena. Bukan baginya. Illa, kecuali al-amru bil ma'ruf. Kecuali amar ma'ruf, suruh kebaikan. Awin nahyal munkar, atau menegah kemungkaran. Au zikrullah, ataupun mengingati Allah Subhanahu wa taala. Berzikir mengingati Allah Taala. Lain dari itu adalah kata-kata tadi dikira ke atas kita. Ini kita kata orang tu apa benda lah, orang ni sekian apa benda lah. Terutama zaman sekarang. Mungkin zaman sekarang orang kata tak bercakap, pakai telefon. Sama kira juga, jari kita bergerak. Walaupun suara tak keluar, kita menaip apa saja, maka dekat situ Allah akan hitung kat atas diri kita. So, jadi bukan benda-benda yang percuma. So, semua ni adalah hasil tuaian. Yang saya akan tuai, tuan-tuan akan tuai hari kiamat nanti. Apa kita lafazkan, apa kita cakapkan, kita marah ke, kita maki orang ke, semua Allah akan hitung balik. Tidak ada benda yang percuma. Tapi lah bila dikaitkan dengan tajuk masalah penyelamatan amal dengan masalah lidah ni, sebab kita ada sebut sikit hari tu, adalah kerana memang seorang manusia ni, dia nak rosak amal dia sebenarnya dengan lidah. Dia buat amal, dia cerita kat orang. Nak tengok orang ada puji tak. Dia buat amal, kemudian dia ungkit balik pada orang, ungkit balik. Dia buat amal, kemudian dia bandingkan orang lain. Aku buat ni lagi baik. So every time dia lafazkan saja, maka semua sekali benda tersebut akan jadi masalah, merosakkan amal yang kita telah buat. Ini bahasa sangat bahaya, yang sangat-sangat bahaya. Yang kita kata benda tersebut adalah di antara perkara yang membahayakan seorang tu. Dia kata kat sini, asar-asar, mana asar-asar selain daripada hadis Nabi, ada asar, kata-kata para sahabat pula. Telah masuk Umar bin Khattab menemui Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi kisah ni disebut dalam apa dia kata, Imam Suyuti sebut dalam Jami' Shaghir, dan Abu Ya'la dalam Musnad beliau, dan Abu Bakar dan juga Abu Bakar dalam Syu'abul Iman. Okay, dia kata di sini dalam ni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu telah masuk menemui Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dan didapati Abu Bakar Siddiq sedang menarik-narik lidahnya dengan tangannya. Abu Bakar tengah pegang lidah dia, lalu berkata, Umar, hentikanlah, moga tak ampunkan dikau. Dia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia banyak benda. Dia cuba untuk bersaing dengan Abu Bakar. Yang kita dalam hadis yang sahih datang, pernah sekali dicuba untuk datang bawa sedekah. Yang dirasakan banyak dah, tapi tengok Abu Bakar buat lagi banyak daripada dia. Dan pernah sekali Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia kata bila dia ikut dia ikut Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu lepas daripada solat subuh. Dia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia kemas rumah seorang perempuan yang buta dan sebagainya, dia uruskan hidup perempuan berkenaan. Jadi Umar lepas tengok apa yang jadi, Umar kata apa? Engkau letihkan khalifah selepas engkau, wahai Abu Bakar. Dia tengok benda tu, dia kata engkau letihkan. Siapa jadi khalifah lepas engkau, tak lagat nak buat apa engkau buat. Yang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu macam tu perangai dia. Jadi Umar dia masuk menemui Abu Bakar satu hari, dia lihat Abu Bakar tengah pegang lidah dia, tarik lidah dia. Lalu ketika tu Umar cakap pada Abu Bakar, hentikanlah, stoplah kan. Udahlah tu, dia kata, semua tak ampunkan dikau. Maka berkata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia kata, inilah yang
melalukan daku laluan. Inilah yang menyampaikan aku semua jalan. Jalan kebaikan, jalan keburukan ni benda ni dia kata. Dia duduk pegang jari lidah dia dan dia kata inilah yang melalukan aku semua laluan. Laluan kebaikan atau laluan keburukan. So, dia pegang lidah dia. Untuk ingatkan diri dia supaya jaga lidah. Yang kita zaman sekarang ni lah, mungkin macam saya kata ulang balik, mungkin kita tak bercakap, tapi kita punya jari tulis tu dianggap pengganti bagi diri kita. Sama je. Yang kadang-kadang orang tak kisah. Tak aib apa nak, hantar apa suka, kutuk siapa kita nak. Ini sangat bahaya. Dia kata kat sini, selain itu, berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia kata, demi Allah, yang tiada Tuhan melainkan dia, tiada sesuatu pun yang lebih perlu kepada lama dipenjarakan banding lidahku. Tak ada benda yang lebih kuat kena penjara banding lidah aku. Sepatutnya lidah ni paling kuat kena penjara. Beliau dahulu berkata, wahai lidah, katakanlah kebaikan. Dia cakap pada diri dia, wahai lidah, katakanlah kebaikan, dikau akan beroleh keuntungan. Diamlah dari kejahatan, dikau akan selamat sebelum dikau menyesal. Jadi cakap dengan diri sendiri. Ialah pada hari kiamat nanti kita kena tahu bahawa semua anggota kita akan bercakap balik. Di dunia ni memang kita dengan tangan kaki kita mulut bercakap. Tapi sebenarnya ni akhirat nanti ni akan bercakap. Tangan kaki kita akan bercakap. Macam Allah sebut dalam Quran dan surah Yasin, Allah kan al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Dan pada hari berkenaan kami kunci atas mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, akan berkata-kata kepada kami tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan bersaksi kaki mereka dengan apa mereka kerjakan. Bukan surah Fusilat, bukan setakat tangan kaki, kulit kita akan bercakap. Kulit ini akan bercakap. Dia akan berkata-kata hari kiamat nanti, menyaksikan ke atas diri kita, bukan untuk kita. Dia akan saksi bagi pihak Allah SWT untuk penghukuman. Bukan dia saksi pendakwa, bukan saksi pembela, saksi pendakwa. Ini sebab tu kenapa kat sini kita lihat para sahabat Nabi duk sibuk tegur anggota badan mereka sendiri, duk kata kenapa lah kau tak boleh jaga. Dia kata yang tu. Dia kata daripada Abu Hurairah anhu, daripada Ibnu Abbas, dia kata daripada Ibnu Abbas, beliau berkata, sesungguhnya sampai kepadaku bahawa insan, aku rasakan baginda bersabda, tiada terhadap sesuatu daripada jasad ini yang paling dimarahi atau dimurkai pada hari kiamat berbanding kemarahan terhadap lidah. Mana tak ada benda pada badan manusia ni manusia lebih marah berbanding dengan dia marah pada lidah dia sendiri. Kecuali siapa-siapa yang bercakap dengan kebaikan atau mengimlakkannya dengan kebenaran. Mana siapa cakap kebaikan atau isikan lidah dia dengan menyampaikan kebenaran, orang ni saja yang akan takkan marah pada anggota badan dia yang lain. Macam kita lah, kita buat dosa dengan semua anggota tubuh kita. Dengan tangan kita akan buat, kaki kita akan buat, mata kita, telinga kita. Tapi yang paling banyak yang manusia akan marah, macam dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang paling banyak manusia yang akan rasa geram, rasa menyesal adalah apa yang dibuat oleh lidah. So, lidah tak bertulang, dia boleh bercakap apa saja. Cakap ya pun tidak, cakap kepada benda berkenaan apa, selain itu pun tidak. Dia akan sentiasa boleh bebas, rasa merdeka untuk berkata-kata dengan apa sekalipun. So berakhir dengan kita kata benda tersebutlah yang paling akan dimarahi. Sebab benda yang kita akan menjunangkan kita dalam neraka, banyak benda, tapi lidah itu paling kuat. Lidah itu yang paling kuat. Dia kata kat sini, berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, tidak berakal agamanya sesiapa yang tak menjaga lidahnya. Tidak berakal agama sesiapa yang tak jaga lidah. Mana agama dia macam tak ada akal. Dia ada agama tapi tak ada sebarang pemikiran. Yang mana kita tahu bahawa dalam masalah agama ni dia bertujuan untuk menjaga diri kita. Tapi kalau kita agama seorang sebut tidak, lidah dia bercakap dengan apa saja dia nak, seolah-olah dia tak ada agama. Agama tak berakal. Dia ada kepercayaan tentang Allah Ta'ala, tapi dia tak ada amal. Tak ada akal. Macam orang gila kan. Dia buat apa dia buat, dia bukan tahu dia cakap apa. Sedangkan orang yang sedar, yang tahu bahawa lidah dia ni akan dipersoalkan, dia akan jaga lidah dia. Jadi kerosakan lidah yang paling kecil daripada segi kemudaratan adalah kata-kata pada apa yang tak bermakna. Kalau ikutkan pada ini banyak. Kalau kita ikut pada hadis Nabi tadi, Nabi kata ada kata-kata yang seorang tu kata-kata, dia tak kisah kata-kata tersebut tapi dia junam dalam neraka 70 tahun.
Itu mungkin ada besar, Allah alam, kita tahu. Tapi Nabi SAW sebutkan kalimah berkenaan dengan kata-kata yang umum, yang kita mungkin rasa tak ada masalah. Yang pada mutakhir ini, saya perhatikan memang banyak boleh keluar sebenarnya. Lafaz-lafaz yang tak patut keluar daripada mulut umat Islam kita ni banyak, sangat banyak. Di antaranya macam-macam apa, saya tak tahulah. Saya rasa perhatikan waktu saya kecil tahun 80-an dulu, tajuk ni tak pernah timbul. Contoh macam kalau hari keraian orang-orang kafir bukan Islam, tak pernah ada orang soal pun. Kenapa tak ucap? Tak ada siapa tanya. Sebab kita tahu ketika waktu itu yang kita belajar, kita faham bahawa kemanusiaan manusia ni macam orang bukan Islam, hak dia untuk beragama, hak dia untuk makan, untuk belajar, untuk dapat kesihatan dan sebagainya, tanggung kesihatan. Itu yang dimaksud kemanusiaan. Mengiyakan kekufuran dia tak pernah ada dalam agama. Bahkan kita tahu bahawa bila kita boleh faham sikit, memang semua mazhab, empat mazhab semua haramkan kata-kata. Cuma ada orang kata mungkin benda ni berlaku kerana zaman tu semua Islam. Semua Islam. Jadi sebab tu kenapa kata-kata ni tak jadi. Tapi bila kita perhatikan balik, para sahabat Nabi SAW dahulu, keliling mereka ketika tu ahli kitab. Di Madinah ada je ahli kitab. Termasuk juga kalau di Syam, kawasan Syria, Jordan dulu, ada je ahli kitab. Bertembung para ulama dengan ahli kitab tadi, ada je berlaku perdebatan dan sebagainya. Hatta tu sebab kena muncul kitab-kitab daripada Ibn Taymiyah rahimahullah dan Ibn Qayyim contohnya kan, yang 700 Hijrah. Mereka karang buku menjawab balik kepada Kristian tentang hujah-hujah yang salah daripada Kristian tentang ketuhanan, menunjukkan diorang hidup sebelah menyebelah. Tak ada siapa kata tak ada. Cuma ialah wallahu alam kan, mungkin apa, masa hari demi hari umat Islam ni hilang sensitivity. Hilang sensitivity. Maksud dia ialah kadang orang tak nampak benda tu simple. Okey, macam ni. Kalau kita ubah benda tu pada sentimen lain. Contoh sentimen kekeluargaan atau ketua kampung ke, atau parti politik ke, memang takkan berlaku. Kalau kita kata contohnya lah, katakanlah bapak kita ketua kampung sini, lepas tu orang tu datang nak rampas kuasa bapak kita, dia buat kempen bapak kita bukan ketua kampung betul, lepas tu dia buat kenduri, dia ajak kita makan, kita pergi orang tu kata bapak kita bukan ketua kampung betul, dia pun ketua kampung juga, dia nak kuasa penggunaan, lepas tu dia buat makan, dia ajak kita pergi. Mana ada orang pergi? Hatta parti politik pun, parti A menang, parti B kalah, buat kenduri, ajak pergi. Mana? Tapi bila sekarang ni orang lupa, Allah Ta'ala mempunyai hak lagi besar ke atas kita banding manusia. Kita kadang-kadang benda macam ni, saya perhatikan macam ada keluarga yang convert masuk Islam. Ada seorang kakak tu, dia asal Kristian, suami dia Muslim lah. Jadi tajuk ni pernah timbul sekali. Dia tanya, dia kata, ustaz payahlah, dia kata, pasal mak kakak ni, dia Kristian, dia sengaja datang rumah anak dia untuk sambut Christmas. Supaya cucu dia ajar dia kecil kenal Christmas tu apa. Dia orang kata, payahlah kita nak tolak dan sebagainya. Saya kata dengan dia, macam ni, akak dengan abang cakap macam ni. Cakap dengan mak nak apa? Nak duit, kami bagi. Mak nak makan, kita bawa pergi kedai restoran paling mahal. Mak nak melancong, saya bagi duit. Semua benda mak nak ambil. Kecuali satu benda saya takkan bagi. Apa satu benda tu? Agama. Yang ini tak boleh bagi. Bukan hak kita untuk murah-murahkan. Tak apalah, ambil lah sikit agama kamu. Tak apalah. Sebab saya ingat Dr. Zakir Naik, dia ada jawapan tentang perkara ni. Bila pernah sekali orang kata dia tak moderate. Dia tak boleh nak bertolak ansur. Dia seorang betul. Kita umat Islam, kita masalah ni lah. Kita mengaku kita seorang je betul. Orang kata, loh, kita seorang je betul ke? Ini akidah kita. Ini kepercayaan kita. Tak boleh kita kata kita betul, dia pun betul. Tak boleh. Allah Ta'ala sebut dalam Quran dengan jelas-jelas, inna din indallahil Islam. Agama Allah Ta'ala adalah Islam. Bangsa percaya selain Islam sebagai agama, Allah Ta'ala takkan terima. Ini akidah. Yang peliknya orang kata, tapi kita. Jadi Dr. Zakir Naik pernah jawab. Dia kata, kita hormat orang, hormat seorang. Kita tak boleh hormat dia dalam masa yang sama mengiyakan kesalahan dia. Contoh,
2 campur 2? 4. Betul. Tapi kerana menghormati kawan kita ni, kita tahu jawapan 2 campur 2, 4. Tapi saya kat sini nak isytiharkan 2 campur 2, 3 pun aci. Sebab kawan kita ni kena jaga perasaan dia. Sebab dia kata 2 campur 2, 3. So kita kena iakan. Macam dia kata ada Tuhan selain Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bukan satu-satunya Tuhan. Bila kita kata ya tu, ini masalah dia. Kemanusiaan manusia ni adalah kita jaga dia. Contoh macam dia tak ada makanan, pergi bagi makan. Dia tak ada duit nak masuk hospital dan sebagainya, tak ada bil, kita bayarkan. Dia anak-anak belajar, tak ada beasiswa, kita tanggung anak dia. Rumah dia bersepah, kita pergi hantar maid, kita basuh sekali rumah dia. Itu cara kita layan kemanusiaan dia, bukan kita mengiyakan agama dia. Mana boleh kita iakan? Benda simple je. Kadang-kadang benda jadi simple. Ini hak Allah Ta'ala, bukan hak kita untuk dagang-dagangkan. Kadang-kadang kita ni terlampau nak redakan kekufuran orang kafir punya pandangan, sampai kita bengkokkan agama tu sampai tak apa. Abab sambutan agama tak apa. Kemanusiaan ni salah. Sangat bahaya. Kadang-kadang kita bimbang lafaz ini yang jadi masalah. Mungkin lafaz berkenaan dengan halalkan LGBT, mungkin lafaz lain, mungkin Allah kita tahu benda tu. Sebab Nabi kata macam 3-4 hari berita semalam kot, ada penyanyi kat Eropah ke mana tahu, nama Muslim lah, membesar sebagai Muslim. Dia kata saya percaya Tuhan tapi saya tak percaya neraka. Dia kata saya tak percaya neraka. Habislah. Keluar agama lah, mana ada tinggal lah. Benda simple macam tu je. Kan simple je ayat dia. Saya tak rasa. Ataupun ayat adilkah Allah. Word macam tu. Adakah Allah Ta'ala adil? Orang tu membesar sebagai seorang kafir, tiba-tiba tu masuk neraka. Tak ada siapa dakwah pada dia. Adilkah Allah? Tuan-tuan sekalian, mana ada Allah Ta'ala tak adil? Siapa kita untuk mengatakan Allah Ta'ala tak adil? Akal kita mungkin tak sampai berkenaan pengetahuan Allah Ta'ala tentang orang tersebut. Tapi bukan maksudnya kita boleh persoalkan kata Allah Ta'ala adilkah Allah Ta'ala. Seriously, ini bahaya. Sebab tu dalam konteks kalimah-kalimah ni banyak diluas. Kalimah yang rosakkan amal kita, kalimah yang jatuhkan kita ke dalam neraka banyak, sangat luas. Sebenarnya ada berkaitan akidah, hukum hakam. Macam ayat kata kalau kita nak laksanakan Islam kita akan mundur ke. Ayat semua tu. Semua akan masuk. Mungkin orang tu jahil, Allah terima taubat dia. Kan mungkin dia tak perasan, wallahu alam. Tapi basically kan memang manusia ni lafaz lidah kita tu Allah akan persoalkan. Dan dekat sini dia kata itu yang sebesar-besar mungkin kita jumpalah yang menjunam neraka 70 tahun. Sekecil-kecilnya dia kata adalah kata-kata benda yang tak ada faedah. Perbincangan benda tak ada faedah. Ini dia kata kerana dalam hadis Nabi SAW yang memadai dengan menjelaskan kerosakan ini, sabda baginda SAW dalam hadis yang hasan, hadis yang hasan diriwayatkan oleh At-Tirmizi dalam kitab Zuhud, dan juga apa dia kata, dan Ahmad bin Hanbal, Ahmad dalam musnad beliau. Dia kata dalam hadis ni Nabi kata apa? Min husnil islamin mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dari keelokan Islam seseorang, dia tinggalkan apa yang tak ada kepentingan baginya. Ini antara hadis yang diletakkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam matan arba'in beliau. So dalam tu dia letakkan hadis ni sebab ini antara basic agama. Daripada keelokan Islamnya seseorang itu, dia tinggalkan apa yang tak ada urusan dengan dia. Apa yang takkan menyebabkan dia dipersoalkan Allah Ta'ala, apa yang tak menyebabkan dia takkan ditanya, dia tak sibuk. Dia tak akan masuk diri dalam perkara berkenaan. Kerana ini adalah di antara bahaya. Kecil lah. Kalau bahaya besar tadi kita bincang banyak macam benda. Zaman sekarang ni antara benda paling banyak fitnah, lafaz-lafaz yang tak patut dilafazkan tu sangat banyak. Sangat banyak. Kan? Kadang-kadang ada suara orang tu dia kata, dia kadang-kadang dia persoalkan benda simple je. Berkenaan dengan warisan harta lah, berkenaan masalah hak cerai kat tangan lelaki, hatta poligami. Yang benda tak suka, tak setuju, saya faham. Tapi menyampah sampai kita kata haram kan, salah. Baru ni ada student saya seorang. Dia nikah barulah. Dia insya-Allah majlis dia 25 hari bulan. Dia dah datang berikat kahwin. Nikah kali kedua. Bukan nikah satu lagi lah. Dia kata kelakar juga lah waktu nak pergi buat urusan tu.
kena naik mahkamah tinggi. Naik mahkamah. Jadi dia ni, budak ni dia terlibat dengan ada sikit apa bahagian keselamatan. Dia kata jadi pondan tak masuk mahkamah. Jadi apa? Jadi pondan tak masuk mahkamah. Kongsi gelap pun tak masuk mahkamah, dia kata. Selama ni kan. Tapi dia kata hari ni kena masuk mahkamah. Sebab apa? Nak kahwin satu lagi. Dia kelakar jugalah. Ala kulihal, benda ni kadang-kadang benda ni yang haram tak ada persoalan, yang halal tu persoalan banyak. Yang haram kan, macam orang keluar tanpa apa, berjalan-jalan tak apa, bukan mahram, berjalan berdua-duaan, tak ada, jangan soal. Tapi yang kahwin tu kena pastikan. Yang halal tu payah, yang haram tu mudah. Ini problem masalah masyarakat Islam kita. Yang kita kata benda macam ni bahaya. Zaman sekarang ni adalah benda bahaya. Kita bimbang kadang-kadang benda tu kita remehkan, anggap kecil. Tapi sebenarnya Allah Ta'ala akan hukum kita di atas pandangan kita dan perkara berkenaan. Telah meriwayatkan, dia kata Abu Ubaidah daripada Al-Hasan, Hasan Al-Basri, beliau berkata, di antara tanda berpaling Allah Ta'ala daripada seseorang hamba, bahawa dia menjadikan kesibukan hamba tersebut pada apa yang tak ada bermakna baginya. Ini seorang tu boleh nilai lah. Dia kata kalau sekiranya dia sibukkan diri dengan benda tak patut. Contoh macam dia ada masa banyak, masa dia contoh dengan main game. Ini bukan budak-budak aja, orang tua pun sama. Dia habiskan masa dengan game. Ataupun bertekak dekat WhatsApp. Atau sibuk tentang artis kahwin ke cerai. Atau dia kata apa? Dia kata, Hasan Basri kata, di antara tanda Allah Ta'ala berpaling daripada seorang hamba adalah bahawa dia jadikan kesibukan hamba tersebut pada apa yang tak bermakna bagi hamba tersebut. Sebagai pengabaian dari Allah Ta'ala. Ini sebagai pengabaian. Allah Ta'ala abaikan dia. Sampaikan dia tak ada concern. So kita tahu bahawa hati kita berbolak-balik kepada kebaikan dan keburukan. Macam imam kita baca kan tadi ayat surah Asy-Syams kan, wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa dan apa yang dikerjakan oleh jiwa tadi, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah Ta'ala ilham pada jiwa tersebut kejahatan dia dan ketakwaan dia. Kita jangan rasakan bahawa kebaikan tu kita nak. Allah nak kebaikan untuk kita, baru kita akan dapat kebaikan tersebut. Dan bahkan dalam surah Al-Insan pun Allah Ta'ala nyatakan benda yang sama kan. Dia kata apa? Disebut, dia kata dalam ayat ketiga, dia kata inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Jadi kami sedang tunjukkan manusia ni jalan. Dia kata hadainahu sabil imma syakiran, sama ada manusia jadi syakir, seorang yang bersyukur, wa imma kafura, ataupun dia menjadi seorang yang kufur. So dekat sini bila Hasan Al-Basri dia kata bila Allah Ta'ala nak abaikan seseorang, dia tak nak hamba tadi kebaikan, maka dia bagi hamba tu sibuk dengan benda yang tak ada hal, tak ada kaitan dengan kepentingan dia, sibuk dengan benda tak ada kepentingan. Jadi benda-benda ni menjadi kerunsingan, macam jadi kerunsingan kepada dunia dan sebagainya, di antara benda bahaya. Kalau tak nak pandu kita ke situ, kalau kita nampak diri kita sibuk sangat benda yang tak penting, maka ketahuilah kat situ ada bahaya dia. Jaga-jaga. Terutama dalam berbual, bersembang. Banyak benda kita boleh sembang, banyak benda kita boleh bualkan, tapi kita tak bualkan berkenaan benda kepentingan. Dan satu benda yang saya perhatikan dalam masyarakat Islam kita, yang Melayu utamanya lah, perbualan keagamaan jarang. Kita pernah duduk dengan masyarakat Arab. Mana diorang duduk macam ni kan, berduduk bersembang dan sebagainya antara satu sama lain. Perbincangan berkenaan hukum tu biasa. Mana tanya ini halal haram dan sebagainya, dalil. Diorang ada perbualan untuk diskusi. Walaupun saya tahu kadang-kadang tuan-tuan tengok kat televisyen sampai angkat kursi pun ada. Kan? Tapi yang kita kata untuk berbual, macam kita belajar sama-sama kawan kita, kita saling bertanya tu diorang biasa. Orang Melayu kita ni masalah ni jarang sikit. Tak faham, buat diam. Tak tahu. Dia zip mulut. Jadi dia tanya, faham semua? Faham. Jadi kadang tak faham, tapi tak nak tanya. Pasal apa? Nak balik cepat. Nak balik awal, boring dan sebagainya, ada hal lain. Jadi kadang-kadang benda sini yang kita perhatikan, dia masalah. Sebab seorang manusia tu patut dia kena ada concern, bukan kepentingan. Terutama contoh macam bab ilmu. Sebab kita nak jaga lidah kita, ilmu tu penting. Apa benda yang patut, apa yang tak patut kita sembangkan, apa yang patut kita bualkan.
Kalau kita perbualan kita sibuk masalah makanan, duit, minyak, apa lagi? Kesibukan harian kita kan, ekonomi. Sampai lagi kita lupa, besok kita mati nak jawab apa depan Allah Ta'ala. Ini kerunsingan yang masalah. Kita bukan tak boleh berfikir berkenaan rezeki. Tapi rezeki kita takkan kurang sebenarnya. Tak kurang. Kita buat effort, tak dapat. Bukan hak kita lah. Kita dah buat kerja lah, kita keluar. Macam mana Nabi SAW sabdakan, "Lau annakum tatawakkalun Allah aku tawakkulihi." Kalau kalian bertawakal kepada Allah Ta'ala yang sebenar-benar tawakal. Bertawakal sebenar-benar tawakal. La razaqakum kama razaqat tayr. InsyaAllah akan rezekikan kamu macam rezeki kepada burung. Burung taghdu himasan, dia keluar daripada sarang dia kosong tembuluk. Wa taruhu bitana, dia pulang penuh tembuluk. Tapi dia keluar lah, tajuk keluar dia keluar. Cuma berjaya ke tidak kita faham. Allah tak bagi sudah. Sebab benda macam ni kita kadang-kadang kesibukan harian kita kan, sibuk berkenaan dengan barang ni. Ikutkan kita ni tak sampai tahap macam apa? Tak cukup makan sebenarnya. Kalau kita bukan macam mana yang berlaku lah macam di tanah Arab dan sebagainya kan, sebagai negara-negara tu macam Yaman miskin sampai ke peringkat kata apa, gaji guru ijazah setakat RM300 je. Kita ni kalau tu banyak lagi, tapi still lah biasalah, bila banyak besar gaji banyak tak cukup pula. Bila time sikit kan kita nak lebih, dapat lebih tak cukup juga. Dunia tak pernah cukup. Kadang-kadang kita kesibukan harian kita ni, kalau kata kita sibukkan dengan apa perkara kita sibukkan, pastikan kita fikir balik kesibukan ni ke mana. Kita sibukkan bawa kepada syurga Allah Ta'ala, ya. Kalau tidak, ada masalah. Seolah-olah Allah Ta'ala abaikan kita, biarkan kita berbual, bersembang, runsing pada benda yang tak buat kebaikan pada diri kita. Ini dikatakan oleh Hasan Basri rahimahullah. Dan berkata Sahal bin Sa'ad, dia kata, sesiapa yang bercakap pada apa yang tidak bermakna baginya, diharamkan akan dia kebenaran. Siapa bercakap pada apa yang tak ada makna, tak ada pengertian untuk diri dia, maka dia diharamkan kebenaran. Sebab dia takkan jumpalah perbualan tentang kebenaran. Dia akan sibuk berkenaan dengan benda yang tak penting. Macam malam ni kan, sibuk orang nak pergi tengok apa, konsert Gegar Berganza. Tak tahu geng surau masjid tak tahulah kot. Kan, Allahu a'lam kan. Kadang-kadang ceramah pukul 9 dia nak cepat balik tu. Ustaz bantai 9.30 merajuk terus. Sebab tak sempat. Allahu a'lam kan. Tapi benda macam ni kadang-kadang ada jadual hidup kita. Saya dengar ni pasal orang bersembang. Kan dia kata malam ni ada sekian, malam ni sekian. So bila kita bayangkan jadual hidup kita, kita tak fikir besok mati nak buat apa. Sempat tak beramal kita banyak mana? Tak, bukan itu. Kesibukan kita, besok siapa nyanyi, lusa siapa menang, besok siapa sekian. Ini adalah benda sangat bahaya. Sangat bahaya. Sebab dia kata kat sini orang tu akan hilanglah kebenaran. Dia akan sibuk dengan benda yang tak patut. Diri dia akan tenggelam dalam benda berkenaan, sampaikan dia tak ada nampak pun jalan ke syurga tadi ke mana. Sampai tu peringkat dia mungkin dah terbaring atas katil, barulah amal tak buat lagi, tak cukup amal dan sebagainya. Ini sangat bahaya. Ini kata muallif, sebahagian yang kita nyatakan adalah kerosakan lidah. Ini ada sebahagian kerosakan lidah. Yang paling ringan dari segi kemudaratan, okey. Ini yang paling ringan sebenarnya. Dia sebut satu je. Belum lagi mengumpat. Tak bincang, kita bawa pun hadis tentang mengumpat. Tak bawa juga mengadu domba. Kan pasal Nabi ada hadis Nabi dia kata la yadkhul jannah namam. Takkan masuk syurga orang yang mengadu domba. Okey. Tentang mengumpat Allah sebut dalam Quran surah Al-Hujurat. Yang Allah nyatakan wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Yang kamu saling mengumpat satu sama lain. Maka Nabi Allah Taala bayangkan dalam Quran dengan perbuatan mengumpat itu dengan makan daging saudara kita dalam keadaan bangkai. Ini benda-benda yang kita kata bahaya. Tak bincang pun, kita tak bincang buat ni. Dia kata dan berkata benda yang batil, lagi keji, kan benda tak patut. Contoh menceritakan berkenaan dengan kecantikan wanita yang bukan mahram kita, yang bukan isteri kita. Benda macam ni lah, kata-kata keji. Artis ni apa, artis tu apa. Itu talam dua muka. Kata-kata orang tu zul wajhain. Jumpa A cakap lain, jumpa B cakap lain. Ini tak bincang lagi. Okay, berdebat, berbahas pada benda yang tak penting. Kadang-kadang kita berdebat ni lah, kita kata seronok berdebat, bertekak dengan orang. Tapi sebenarnya dalam konteks masalah berdebat ni, Nabi pernah sebutkan berkenaan dengan
Nabi kata aku adalah penjamin untuk rumah di syurga, kan, bagi siapa yang meninggalkan perdebatan sekalipun dia benar. Dia benar, he said it truth, dia patut menang, tapi dia tinggalkan perdebatan tadi sebab apa tahu? Sebab nakkan syurga Allah Ta'ala. So sebenarnya kalau dia kata untuk berdebat sekalipun, dalam perdebatan kita perhatikan banyak lebih daripada ego. Dia nak menang sebab dia menang, bukan sebab kebenaran tadi. Sedangkan kita berdebat macam Umar bin Khattab kata itu, disebutkan dalam satu kaul daripada Umar, dia kata antara benda merosakkan adalah berdebat dengan orang munafik. Orang munafik ni kita debat dengan dia tak guna. Dia memang macam tu pun perangai dia takkan ubah perangai dia. Kita pula dalam perdebatan, kita sangka bahawa kita berdebat dengan orang, kita boleh ubah orang. Normally kadang-kadang kita berdebat bukan debat untuk itu, bukan menyampaikan kebenaran, kita cuma nak prevail, kita pandai, kita rasa kita pandai, kita hebat, kita boleh patahkan hujah orang. Ini benda-benda ni semua dah jadi self-sustain lah untuk diri kita, hidup dengan keseronokan sedemikian. Bahkan di antara benda yang tak elok adalah seorang itu diberikan keupayaan untuk berdebat, asyik bertekak je kerja dia. Jadi saya cakap sini pun ustaz, saya sendiri pun terlibat kadang-kadang. Terus terang, benda macam ni adalah benda yang kita kerosakan yang berlaku. Saya ingat dulu pernah sekali ada satu, siapa entah buat grup tu saya tak ingat. Tapi salah seorang ustaz yang buat tu, dia yang keluarkan kami daripada grup tersebut. Ustaz tu ada kat Perlis. Dia sayang kami, dia keluar, dia buang kami daripada grup tu. Cerita dia pasal ini, ada orang masukkan saya dengan ustaz lain dan satu grup. Lepas tu bawa pula geng-geng Aswaja dan sebagainya, buat satu grup, masuk dalam tu. Kita bertekak dalam grup tersebut. Habis masa, tahu tak? Habis masa siang malam kadang-kadang. Dalam grup tu, kalau tuan-tuan satu grup biasa dalam masa semalaman berapa banyak mana? Mesej. Grup yang tu ribu. Kawan ni tulis 5 mesej, yang tu 5 mesej kan, ribu. Tak buka sejam dah ratus-ratus. Semua nak membebel. Dan sekali saya seorang, Ustaz Rosfan, kenal? Rosfan, bukan pelajar Madinah. Dia tendang kami di grup tu. Dia kata, siapa tendang ni kan? Tendang, lepas tu tunjuk Ustaz Yunus kata, ya ni Ustaz Rosfan, dia kata. Dia bagi mesej lah, dia kata, anak sayang antum, dia kata. Antum duduk dalam grup ni, bertekak-tekak, dia kata, habis masa. Betul, serius. Memang ni. Kadang-kadang geng-geng tu, kita ambil kitab, saya scan, tunjuk gambar, kitab tu, kita gariskan pula apa benda yang kita nak. Sama je perangai, dia tak nak pun. Nanti besok dia pusing, balik cerita lain. Lepas kita kalahkan seorang, nanti dia bawa masuk yang seorang lain, yang akan bawa cerita yang sama. Yang A kalah, B datang bawa cerita sama. Kalahkan B, datang C pula. Tajuk sama, ulang. Memang buang masa. Buang masa. Ulang Quran tertinggal. Lepas tu masa kosong, boleh murajaah Quran. Tak murajaah Quran. Boleh ulang murajaah untuk pengajian, terjemah buku ke. Tak buat. Akhirnya yang sibuk main debat, tekak tu. Memang syaitan, memang betul lah. Bila Ustaz Rosfan dia tendang kita orang tu, saya syukur sangat. Serius syukur sangat. Sebelah sekali lah, mula-mula tak perasan. Memang masa habis. Duk tekak. Zaman sekarang tekak macam tu lah. Tekak Facebook tak tahu lagi lah. Yang tuan-tuan sekarang apa kan, video kita ni, kita tangkap-tangkap ni kadang-kadang apa, pihak Suara Sunnah potong kad, lepas tu letak kat Facebook. Lepas tu orang kat bawah tu maki kau-kau. Macam-macam benda kan. Alakul lihat dia, kita matlamat kita sampaikan dakwah. Orang tak suka nak macam mana kan. Ada siap kata gemuk lah, apalah, pakai jam tangan kiri pun ada. Ini jam tangan kiri ni pakai sebab apa? Tangan kanan saya dominan. Saya akan calarkan jam saya kalau saya pakai kanan. Saya tak pakai kiri, jarang-jarang pakai. Sebab tu saya letak kiri. Dan tidak ada sebenarnya masalah penggunaan pakaian tadi, mesti kanan semua. Kena ada belah kiri. Pasal kita tahu dominan tangan kita kalau kita duduk salam dengan orang, ni berlaga-laga ni. Sebab tu kita letak kiri, bukan sebab kerana tak ikut sunnah. Dan bukan sunnah untuk letakkan jam tangan kanan. Ya, faham Ini kadang kata pakai jam tangan kanan sunnah, tak ada. Pasal ini benda zaman Nabi tak ada. Untuk dibahaskan, penggunaan dia bukan dekat kaki kanan pun. Contoh macam apa? Macam kereta. Mana kereta sunnah? Ada Toyota ke Honda. Mana ada, kan? Jadi maksud benda ni benda yang kegunaan kita sekarang. Macam poket baju ni, habis kiri ni atau ikut sunnah ni.
Untuk kanan juga. Relax lah kan. Dia mudah nak capai dengan kanan. Kalau kat sini kan dekat. Dia ada benda macam tu. Pelik. Ala kulli hal kan. Jadi diberikan debat sangat bahaya. Janganlah. Kalau boleh elak. Walaupun kita betul, kita diam. Kita bertekak masalah. Ini berbahaya Debat. Bertengkar ni biasalah kan. Kita bertengkar ni masa marah. Diberikan kita ni bertengkar. Habis keluar lah. Kadang-kadang benda tu kecil je, tajuk kecil je, tajuk benda kadang-kadang dengan suami isteri pun jadi bertengkar. Tajuk kecil je, sampah jatuh dalam rumah. Ataupun sepah, siap kan. Gaduh tu kan. Sebenarnya kalau kita diam, dia tak ada piala sebenarnya, ada piala. Kalau rasa nak tu beli piala. Kalau bini nak menang kan, bila beli piala, dia cakap-cakap kan bagi bagi awak piala dia siap. Tapi kalau buat ni marah, ngamuk lah. Tapi cerita dia tak ada siapa. Dia senang sini. Suami isteri kena faham. Anda tak ada piala menang bertekak. Bertekak adik-adik ke, bertekak dengan bini lelaki kan. Tak ada piala tau. Tapi lah syaitan akan apikan lah seronok benda tu. Dan memang kita ada. Okay. Untuk perkara ni kalau kita ada perangai macam tu, suka bertekak sebagainya. Nabi ajar kita supaya kita isti'adzah. Kita kata a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebab memang Nabi SAW menyatakan dalam hadis yang sahih bila seorang lelaki dia bertekak depan Nabi SAW dan Sahih Muslim. Lepas tu seorang tu punya marah sampai urat tengkuk ni tegang, nampak kembang. Muaz bin Jabal ada kat sebelah Nabi. Ketika tu Nabi kata, aku tahu satu kalimah, kalau dia ni cakap, hilang rasa marah dia, hilang perasaan dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lepas tu Muaz bin Jabal pergi kat kawan tersebut. Kau tahu Nabi cakap apa? Dia tengah marah ni kan. Kau tahu Nabi cakap apa? Nabi kata apa? Dia kata baginda cakap, kalau baginda tahu satu kalimah, kalau kau cakap hilang marah kau. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kawan tu tak nak cakap. Dia kata apa? Kau ingat aku gila? dia masih lagi degil tak cakap. Jadi benda tu kena faham. So ada benda-benda kena jaga. Berbalah, nyanyian. Dia menyanyi. Banyak benda lain. Ada macam mana cakap banyak orang sebut masalah nyanyian ni khilaf. Tapi sebenarnya tuan-tuan sekalian, menyanyi ni kena define. Dia alat muzik, satu benda hukum. Menyanyi ni macam kita melagukan suara kita. Macam isteri kita nyanyikan suami, dodoikan suami, atau suami dodoikan isteri, atau dodoikan anak. Kita lenggokkan suara kita, tu nyanyi. Tapi pakai alat muzik, bermain alat muzik sebagainya, bernyanyi-nyanyian, itu benda yang tidak dibenarkan sama sekali dalam 4 mazhab. Yang bolehkan seorang je, Ibn Hazm Az-Zahiri. Tapi Ibn Hazm sebenarnya bila dia bolehkan, dia kata harus untuk hari keraian sahaja. Hari raya, hari perkahwinan, hari perayaan. Ya, hari itulah, bukan tiap-tiap hari. Orang kita sekarang tiap-tiap hari kan hiburkan hati dengan nyanyian. Sikit boring je dengan lagu. Sedangkan kita diajar oleh Rasulullah SAW. Dan ni kadang-kadang dikata nak hilang stres. Nabi ajar kita doa. Dalam Musnad Ahmad kan Nabi ajar doa. Doa untuk kesedihan. Hafal? Tak hafal lagi? Hafal kot. Sebab Nabi kata siapa dengar doa ni kena belajar. Kena hafal. Kan Nabi doa tu berbunyi, Allahumma inni abduka. Ya Allah, aku ni hamba engkau. Ibnu abdika, anak hamba lelaki engkau. Ibnu amatik, anak hamba perempuan kau. Nasiyati biadik, ubun-ubunku di tanganmu. Madin fiya hukmuk, berlalu ke atas aku hukum kau. Adlun fiya qada'uk, adil ke atas aku keputusan kau. As'aluka bi kulli ismin huwa laka, aku minta pada kau ya Allah dengan semua nama milik engkau. Sammaita bihi nafsak, engkau namakan dengan nama tersebut diri engkau. Aw anzaltahu fi kitabika, atau kau turunkan nama itu dalam kitab engkau. Aw alamtahu adam min khalqika, atau kau ajarkan nama tadi kepada sesiapa di kalangan makhluk engkau. Aw ista'tharta fi ilmi ghaib indak, atau kau simpan nama tadi di ilmu ghaib di sisi engkau. Aku minta dengan semua nama, semua itu nama tu, antajal Quran rabi'a qalbi, bahawa jadikanlah Quran ni penghibur hati aku. Wa jalaa hammi, dan juga penghilang kepada kesedihan, kekerunsinganku. Wa dhahaba huzni, penghapus bagi kesedihanku. Nabi kata tidak ada siapa-siapa doa dengan doa tersebut kecuali Allah akan hilangkan runsing dia jadi kelapangan, sedih dia ganti dengan kegembiraan. Tapi nanti cek balik doa ni sebenarnya banyak dalam buku-buku doa kecil-kecil pun ada. Dan bahkan dalam kitab Hisnul Muslim tu pun ada doa ketika kesedihan. So, jadi kalau ikutkan daripada doa tersebut, kita patut hiburkan hati kita dengan
Al-Quran, bukan dengan lagu. Dengan Al-Quran. Masa kita dengan Quran tu lebih baik. Kita nak Quran jadi teman kita hari kiamat nanti. Tapi dekat dunia kita tak nak teman dengan dia. Sebab tu Nabi kata, dalam hadis Nabi yang kata, Iqra'ul Quran, bacalah Quran. Fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li sahibih. Kerana Quran datang hari kiamat nanti menjadi peneman, menjadi pemberi syafaat bagi sahibihi. Dia dua meaning. Yang ini kena faham. Lafaz Nabi SAW bila Nabi kata Iqra'u, ini antara lafaz yang kita panggil lafaz ni rahmat. Sangat-sangat rahmat. Sebab Nabi SAW kalau Nabi kata ihfazu, kita gagal. Hafallah Quran, habis. Tak lepas lah. Tapi Nabi kata apa? Iqra'u, bacalah Al-Quran. Bila Nabi kata baca, orang hafal Quran boleh buat, orang tak hafal Quran pun boleh buat. Semua boleh buat. Iqra'ul Quran. Kerana ia datang hari kiamat nanti, syafi'an li sahibihi, menjadi pemberi syafaat untuk sahibihi. Kalau orang hafal Quran, dia macam pemilik Quran. Dia memiliki Quran sebab dia hafal. Ataupun sahibihi maksud apa? Peneman. Kita teman Quran di dunia, Quran teman kita di hari akhirat. Pasal dalam Islam, balasan daripada jenis amal. So kalau kita dekat dunia bersama Quran, kat akhirat nanti Quran bersama kita jugalah. Dibalas balik dengan balasan yang sama. Bahkan kalau orang hafal Quran sekalipun, tak baca Quran pun, Quran takkan teman dia. Bila hafal dulu. Dia bukan hafiz, hafuz. Pernah hafal. Hafal hafiz ke? Tak, pernah hafiz. Pernah hafiz. Seriously. Maksudnya kalau ikutkan hadis berkenaan, maksudnya Quran. Tapi lah orang kita hiburan dia kan banyak. Nak hiburan ini itu. Semalam dekat naik train pun macam tu juga. Tengah tunggu nak sampai ke Bukit Keteri pun ada juga akak-akak pakai tudung tapi lagu disco kat handphone. Gitu kepala. Seronok sangat, tak tahu benda seronok, Allah alam. Tapi nak bayangkan sekarang macam mana bahayanya kita benda yang sia-sia macam ni. Sibuk dengan nyanyian dan sebagainya. Berbohong. Lagilah. Berbohong. Memuji-muji yang Nabi tak benarkan, kita puji. Nabi kata pada orang yang muji sahabat dia depan-depan, Nabi kata pada orang dipuji, balingkan tanah kat muka orang tu, pasir. Menunjukkan bahawa ini benda kata-kata sia-sia lah, kata-kata yang sia-sia yang tak patut dilafazkan. Sebab kita merosakkan orang yang kita jumpa. Kita jumpa orang tu, kita kata dia baik, kita puji. Last kali dia jadi rosak dengan pujian kita. Jangan bantu syaitan ke atas orang berkenaan. Kita bantu syaitan, syaitan akan dapat. Mengejek. Kemudian dia kata memperolok-olokkan, mempermainkan orang. Dia buat prank bahasa Inggeris dia. Gunakan kalimah ni ejek. Macam April Fool. Buat lawak bodoh yang sebagainya. Dia kata salah dalam melampau berkata-kata, banyak cakap dan banyak salah. Banyak silap. Dia kalau orang tu dia banyak fakta dia silap, baik dia diam. Tiap kali bercakap kan mesti dia lupa. Cuma lah kadang-kadang ada benda tu unintentionally, tak sengaja. Saya seorang kawan saya, dia baik, memang baik. Tapi ada masalah sikit. Jangan tanya dia peta. Nak pergi satu tempat, jangan tanya dia. Memang akan salah. Dia cara describe tu memang pelik. Kalau kita kata contoh macam kita nak pergi rumah kawan kita. Sampai roundabout kita kata turun. Lepas tu jalan. Kata jalan depan sikit nanti ada dia kata jalan straight nanti ada simpang kiri. Naik. Kita orang tanya, berapa jauh daripada turun bas tu ke simpang tu? Oh, dalam 10 minit. Padahal benda tu berapa langkah. Saya macam terkejut kan. Lepas tu naik atas dia kata. Naik atas nanti cari pintu warna kelabu. Tak ada pintu tu. Dia kawan kita ni, dia tak boleh. Dia memang kalau bercakap kan, buat peta yang bagi. Memang silap. Cuma dia bukan sengaja nak sesatkan orang. Jadi kalau kita macam tu, kita rasa, memang kita perasan kan, cara percakapan kita, cara kita describe tak betul, baik-baik kita senyap. Kalau kita bercakap juga ada masalah. Dan selain itu, macam lagi baju, daripada kerosakan-kerosakan. Dia kata kerosakan yang dikata kerosakan tadi menimpa lidah seorang hamba lalu merosakkan terhadapnya qalbu dia. Benda tu akan berjalan pada lidah tapi dia akan beri kesan pada hati. Menghilangkan terhadapnya kegembiraan dan kenikmatan di dunia. Bila kita silap cakap tadi, kita buat bohong dan sebagainya, boleh hilang nikmat dunia. Orang akan mungkin dah cop kita pembohong. Cop kita dalam dua muka, cop kita sekian, hilang nikmat dunia.
serta kemenangan dan kejayaan hari akhirat nanti. Yang Allah Taala dah berikan amaran, jangan jadi. Dan Allah Taala saja diminta pertolongan di dalam perkara ini. Jadi kita berhenti sini InsyaAllah nanti kita sambung berkenaan dengan ni lidah, nanti berkenaan dengan dosa mata, berlebihan memandang. Ini di antara jalan-jalan mudah lah. Kita kata benda simple, tapi kita akan buat. Kita tak bincanglah masalah makan rasuah dan sebagainya. Sebab apa? Sebab benda tu memang kita akan jauhi. Yang kita tak perasan yang kita kena jaga. Yang kita kata kecil macam tu pun, yang itu yang sangat bahaya. Yang bimbang kita rasakan benda tu kecil, tapi sisi Allah Ta'ala adalah amat besar. Baik. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallam alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.